Apa kita? 23 kan? Tu, yang bulan puasa betul-betul kan dengan bulan puasa begitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Dan waktu yang kamu diwajibkan berpuasa itu adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran yang memberi petunjuk bagi sekalian manusia dan memberi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara hak dan batil. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Sesiapa yang sakit atau dalam permusafiran, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajib ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan ketetapan demikian itu Allah Ta'ala menghendaki supaya kamu beroleh kemudahan, dan dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran, dan dia juga menghendaki supaya kamu mencukupkan bilangan hari-hari berpuasa sepanjang Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuk daripadanya, dan supaya kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini kita dapat bersama-sama semula untuk kita menyambung perbincangan atau perbahasan kita dalam ayat-ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah. Kebetulan pada bulan ni pada rukuk yang ke-23. Bulan lepas tak ada kuliah kerana ada Covid kita. Jadi bulan ni rukuk yang ke-23 ni memang rukuk berkenaan dengan hukum puasa. Dalam minggu depan kita start masuk bulan Ramadan. Pada perbincangan kita yang lepas, dalam rukuk yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua perkara penting yang menjadi sebahagian daripada hukum-hukum Islam, iaitu hukum-hukum yang Allah Ta'ala
mewajibkan juga kepada kita dengan menggunakan perkataan kutiba. Kutiba dengan makna diwajibkan. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla, kutiba alaikum idza hadara ahadakul maut in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabin. Itu dua hukum. Yang pertama hukum melaksanakan kisos, yakni hukum jenayah Islam ataupun undang-undang jenayah Islam yang ada tiga atau empat pecahannya, iaitu yang pertama yang kita panggil hudud, yang kedua kita panggil kisos dan juga diyat, dan yang ketiga ialah ta'zir. Dalam ayat yang kita baca pada kuliah lepas, kutiba alaikumul qisas, ini mencakupi dua hukum, iaitu hukum berkait dengan kisos dan diyat. Kisos maknanya hukum balas atas jenayah yang dibuat. Diyat maknanya pampasan, dia kena bayar pampasan. Jadi hukumnya wajib. Kemudian yang diwajibkan juga ialah perkara-perkara yang berkait dengan mewasiatkan harta yang hendak ditinggalkan oleh si mati. Bila seseorang tu dia rasa dia dah menghampiri mati, saat dia mati, sama ada sakit berat atau tua, maka kalau dia ada harta, wajiblah bagi dia berwasiat harta-harta itu untuk anak-anaknya dan juga keluarga terdekatnya. Dalam hal ini, hukum yang pertama berkait dengan mewasiatkan harta kepada anak-anak ni dimasukkan dengan hukum far'i. Tetapi wasiat masih dikekalkan. Mana wasiat kepada selain ahli waris. Isu yang dibawa oleh Allah Ta'ala dalam isu wasiat ini, pertama mewasiat, yang kedua masalah orang yang mendengar wasiat. Bila dengar wasiat, boleh tak dia khianat? Maka sesiapa yang mengkhianati wasiat yang dia dengar, katalah mak dia wasiat benda lain, bila mak dia mati, dia pun beritahulah kepada adik-adik dia, tak sama dengan apa yang mak dia wasiat, maka itu suatu pengkhianatan yang berdosa bagi dia, sehinggalah dia mengislahkan ini, dia membuat pembetulan kepada hal tersebut, barulah fala isma alaih, tidak dosa baginya. Ini khianat dalam wasiat ni satu dosa yang kira besarlah, kan disebut oleh Al-Quran, dan Allah Ta'ala melaknat perbuatan demikian. Jadi dua hukum sini. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang kita baca pada tengah hari ni, itu ayat-ayat yang berkait dengan puasa, juga Allah Ta'ala bawa mari pada kita dengan perkataan kutiba. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, kita lah tu ditujukan pada kita. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan ke atas orang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu beroleh darjah ketakwaan. Jadi ayat puasa ni kita dah biasa dengar dah. Cuma isu kat dia kat sini, yang pertama Allah Ta'ala beritahu ke atas orang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan berpuasa. Diwajibkan berpuasa ni ialah kewajipan individu, fardu ain bagi tiap-tiap individu yang mencukupi syarat-syarat dia berpuasa sebagai salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ada 5, salah satunya puasa. Wajib puasa ni dah dalil dia. Dan kewajipan ni kata Allah Ta'ala sebenarnya bukan kita je kena, orang sebelum pada kita pun begitu juga. Tujuannya jelas, la'allakum tattaqun, supaya kita ni beroleh darjah ketakwaan, supaya kamu beroleh darjah ketakwaan. Jadi kalau kita berpuasa dan kita berusaha melakukan yang terbaik dalam ibadat puasa kita, sama ada puasanya ibadat sepanjang Ramadan tu lah, kita akan dapat membentuk diri yang bertakwa. Cuma beza dia kat sini, kalau banding dengan ayat sebelum pada ni, Tuhan guna la'allakum tattaqun juga. Tapi pada bab qisas ni, setengah-setengah ulama membandingkan. Yang ni Tuhan sebut, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kamu dalam melaksanakan hukum balas ini ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka ulama-ulama sebut beza takwa pada puasa dengan takwa pada qisas ni.
Takwa pada puasa ni takwa individu. Siapa yang berpuasa dia boleh takwa. Adapun pada qisas, sekiranya dilaksanakan hukum qisas, masyarakat akan jadi bertakwa. Ini kehebatan hukum jenayah Islam. Dia boleh membuatkan masyarakat ni orang ramai takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun puasa, kalau suaminya berpuasa, suamilah bertakwa, isteri dia macam tu jugalah. Kalau isteri berpuasa, isterilah bertakwa. Kerana itu takwa individu. Kemudian Allah Ta'ala menyebut hal-hal teknikal bersabit dengan puasa. Yang pertama, bilangannya. Ayyaman ma'dudat. Iaitu pada hari-hari yang tertentu. Hari yang tertentu di sini maknanya sepanjang bulan Ramadan. Dengan tak disebut berapa hari. Kerana bulan Ramadan tu kadang-kadang dia 29, kadang-kadang 30. Jadi kalau 29 lah. Kalau 30, 30. Tapi sepanjang Ramadan. Mana sepanjang Ramadan tu kalau 29 hari semua wajib puasa. Kalau 30 hari, 30 hari lah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Maka siapa-siapa daripada kamu yang sakit ataupun bermusafir. Sakit musafir ni rukhsah yang Tuhan bagi atau kelonggaran. Daripada semua orang beriman, dia wajib berpuasa pada bulan Ramadan sama 29 atau 30 hari. Tapi kalau tengah-tengah Ramadan tu mana-mana hari dia sakit. Ataupun dia musafir. Ni elah dia, sakit dan musafir. Maka siapa-siapa yang sakit dan musafir, dia boleh berbuka. Boleh berbuka. Jadi kalau kita pergi ke airport, tengok orang duduk makan nasi dalam marah dia. Benar tak? Pasal memang Quran bagi ruang dia berbuka. Kalau dia nak buka lah, dia boleh buka. Yang kita kata dia ni apa pula puasa apa makan. Pasal kalau dia musafir dia boleh buka puasa. Cuma kalau dia buka, maka hendaklah dia menggantikannya sebagai puasa qada lah kita panggil, sebanyak hari yang ditinggalkan. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, sebanyak hari-hari yang dia berbuka itu pada hari yang lain selepas bulan Ramadan. Macam kita ada buat itulah. Kan? Jadi biasa muslimah. Kalau dia uzur bulan Ramadan, mana dia ganti. Solat tak kena ganti, puasa kena ganti. Banyak hari yang dia berpuasa. Ataupun seorang ibu yang melahirkan anak, dia boleh ganti puasa kan. Ataupun sebab-sebab yang lain lah, atas nama sakit. Dan yang kedua sebab musafir. Jadi musafir ni hebat juga. Kita rasa macam tak payah, tapi kadang-kadang rasa memang perlu. Orang musafir Allah Ta'ala lebih tahu kan. Dulu orang musafir naik unta, jalan jauh. Kita naik kapal terbang tak rasa mana. Naik kereta pun setakat pergi Kota Baru, setakat pergi Alustar dengan highway bagus lah. 4 jam tu sejak je. Tapi kadang-kadang kalau tak ada kelonggaran ni, rukhsah ni, susah juga kita. Terutamanya mengkosarkan solat. Boleh untuk orang musafir kan, ataupun berbuka puasa dan menjamakkan solat. Jamak tu tak musafir pun boleh jamak, tapi qasar tu sebab musafir. Elah dia musafir, begitu juga sakit. Maka kalau dia puasa, dia pun berbuka dengan sebab tadi, dia kena ganti pada hari yang lain sebanyak mana hari yang dia tinggal puasa tu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan lagi diwajibkan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa itu, yakni jika dia tidak berpuasa, untuk membayar fidyah dengan beri makan kepada orang miskin. Ni hukumnya berikutnya mana? Puasa. Kemudian ada orang tu dia berat nak puasa. Berat tu maknanya uzur lah. Ada uzur kan. Kadang-kadang dia tak sakit, tapi ada keberatan untuk dia, sebab-sebab yang syar'i. Maka dia boleh buka puasa dan dia kena bayar fidyah. Jadi dalam bab fidyah ni ada beberapa golongan yang puasa dia kena bayar fidyah. Yang pertama, orang yang berbuka puasa dengan sebab rukhsah tadi, sakit ataupun musafir. Kemudian dia tak bayar ganti yang puasa dia tu sampai Ramadan akan datang. Maka itu dia kena bayar fidyah dan menggantikan puasanya sebanyak mana hari dia tak berpuasa, 1 hari 1 jumpa. Kalau berganda tahun, maka ganda juga jumpa tu. Puasa tak ganda.
Tapi fidyahnya berganda. Itu orang yang biasa-biasa punya. Dia tak ada sebab apa-apa, sebab musafir ataupun sebab sakit tadi, tapi dia melepasi diu untuk ganti. Mana sampai Ramadan akan datang pula. Adapun yang membayar fidyah, kalau dia buka dia sampai fidyah. Ada beberapa golongan. Yang pertama, orang yang sakit dengan tidak ada harapan sembuh. Sakit, tak ada harapan sembuh. Dia tak mati, tapi dia sakit. Jatuhnya sakit, dia katalah sakit apa? Covid lah kita kata. Betul tak? Na'udzubillah. Kena Covid. Waktu macam kena tahap 5, macam orang bersawar tu tak kena vaksin kan. Macam tak sembuh tu gitu. Jadi dari tahun ke tahun, dia tak nak puasa. Maka setiap kali mari Ramadan, maka dia bayar fidyah. Dia tak boleh puasa. Dia bukan nak mati, kan? Ataupun orang tua lah kita kata. Orang tua ataupun orang sakit tu, dia berhenti puasa, tadi sakit tekan tua, mati dia. Maka biasa orang tua tak ada lain mati kan. Saya sebut orang tua tu sebab biasa orang tua ni kadang umur 90 tak boleh puasa dah tak layak. Walaupun ada orang boleh jadi menteri lagi umur 90. Kan? Tapi ada orang biasa 90 tak boleh puasa tak boleh dah. Orang tua kan, pelajar tua. Tapi kalau ketika dia tua tu, dia tak boleh puasa kerana tua dia. Dan dia tak mungkin akan jadi muda semula. Maka dia pun membayar fidyah. Kata dia mati bayar fidyah juga lah. Kalau dia tak mati, bayar fidyah juga. Kan dia tak ganti dah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang berbuka puasa kerana orang yang ketiga. Dia buka puasa sebab orang ketiga. Contohnya, katalah seorang ibu yang mengandung. Dia mengandung. Bila dia mengandung, dia pun bimbanglah kesihatan dia. Kan dia mengandung, dia bimbang kesihatan dia. Maka dia berbuka puasa. Dia takut dia penat, takut dia letih, apa semua kan. Kerja lagi kan. Dia buka puasa. Maka yang tu, dia kena ganti puasa sahaja. Tak payah fidyah. Tapi kalau dia berbuka puasa, kalau dia bimbang takut baby dia tu je problem, maka dia akan bayar fidyah. Puasa diganti dan fidyah kena bayar. Ada beza kan? Nampak ada beza dia. Iaitu yang pertama tu, kalau dia bimbang diri dia terjejas sebab dia puasa, maka dia ganti puasa saja. Tapi kalau dia bimbang baby dia terjejas, maka dia akan bayar fidyah. Mana baby tu orang ketiga. Ataupun dia menyusukan anak. Dia bimbang takut kalau dia berpuasa tak ada susu, maka anak tak minum susu botol, minum susu dada saja. Kan? Maka dia pun berbuka puasa untuk bekalan susu pada anak dia, maka dia kena fidyah. Ataupun sebab-sebab lain yang bahasa mudahnya dia berbuka puasa kerana orang tiga. Contohnya katalah kata hamba Allah ni nak pergi bazar Ramadan petang-petang kan. Apa lalu naik motor sampai tepi sungai, tengok ada budak jatuh dalam sungai. Dia pun terjun. Terjun tu boleh membatalkan puasa dia. Mungkin tertelan air ke apa kan. Tapi terbatal puasa dia tu kerana orang yang ketiga nak selamat kawan-kawan tu. Maka dia kena bayar fidyah. Boleh faham tak? Ada kekeh lain macam tu juga. Maknanya kalau kita terpaksa buka puasa kerana orang yang ketiga, maka kita kena bayar fidyah. Daripada ganti tu bayar fidyah. Kalau kita buka puasa kerana kita sendiri, iaitu qada saja. Qada puasa saja. Okey, boleh faham Ni masalah fidyah. Ringkas ni. Laju-laju. Ayat dia banyak, hukum dia macam-macam ada. Takut tak habis ya. Mula depan hari nak gaya tu. Kemudian fidyah tu banyak mana? Sama je. Satu hari satu cupok makanan yang kita makan biasa-biasa ni kan. Jangan pula bagi secupok ayam Korea. Kalau kita makan nasi, bagi nasi lah, berah-berah lah. Betul? Kalau orang makan kurma makan gandum-gandum lah. Secupok. Satu hari secupok. Kalau melebihi tahun, maka gandaan tu ikut tahun pula. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
Adapun siapa-siapa dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itu baik baginya. Maknanya dua perkara sini. Ada seulama kata rela hati tu makna dia boleh buka puasa, tapi dia pilih untuk puasa. Itu kebajikan untuk dia, maka itu baik bagi dia. Ada pendapat yang kedua kata yang kebajikan sini ialah ketika dia beri fidyah tu secupuk sehari, tapi dia berbagi kan sehari dia tak puasa kan, dia pantas cupuk sikit sangatlah cupuk, nak hantarkan mochi sebelah tu dah. Beri 3 cupuk lah. Maka lebih tu maka tu lebih baik bagi dia. Wajib tu cupuk. Kalau dia bayar 3 cupuk, tu kira sedekah lah 2 cupuk. Lebih baik bagi dia. Kan? Ataupun makna lain, kalau dia boleh berbuka, dia beri rukhsah berbuka, tiba-tiba dia pilih nak puasa juga bulan Ramadan. Contoh dia musafir, dia tak apalah puasa je lah. Setakat nak pergi Alustar naik kereta 5 jam je dia kata. Betul tak? Jadi kalau pergi pun setakat penat dah lagi, boleh lagi puasa. Maka dia pilih puasa tu lagi baik untuk dia. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu berpuasa. Cuma tu sebut sini kan. Wa an tasumu khairul lakum, dan sekiranya kamu berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui yang tadi yang kedua tadi kata. Kalau kita berpilih nak puasa, maka itu baik bagi kita. Kita boleh buka, tapi kita boleh puasa lebih baik. Kalau kita boleh bagi secupuk, kita pilih nak bagi 3 cupuk, itu lebih baik. Ya memang kalau kita bagi memang 18 tahun tak puasa. Lepas tu dah tak puasa kan? Buat tak puasa umur 15. Umur 60 baru tanya ustaz berapa nak kena bayar. Memang selori. Kan? Memang selori. Kalau selori tu tak timbul dah isu nak bagi sikit kan, pasal banyak. Contohnya kita ada miss 1 hari, 2 hari, kita berbuka puasa kerana menyusukan anak. Maka kena bayar fidyah kan. Kita nak bayar 2 cupuk, sikit sangatlah 2 cupuk ni. Kan? Tak pandai nak olah kat kawan tu. Beli 1 beg je lah bagi kat dia. Maka yang lebih tu kira kebajikan. Baik. Kemudian seterusnya, Syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan yang dimaksudkan kamu wajib berpuasa pada hari-hari yang terbilang itu ialah Syahr Ramadan, bulan Ramadan. Jadi bulan nak mari esok lusa ni kan, bulan Ramadan tu lebih kurang 9 hari lagi. Kan? Kecap je tuan-tuan, doa-doa lah bagi dah sampai kan, insya-Allah. Jadi bulan Ramadan ni kenapa Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan itu sebagai bulan kita puasa? Allazi unzila fihi al-Quran, padanya lah diturunkan Al-Quran. Allah Ta'ala menurunkan Quran ni pada bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan dipilih puasa. Tersebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Memang kita tahu Al-Qadar tu bulan Ramadan kan. Sebab tu kalau kita kejar Ramadan tinggal Quran, dapat dah. Kejar Ramadan tinggal Quran, kejar Lailatul Qadar tinggal Quran, dia dapat dah Lailatul Qadar. Quran tak boleh baca, tidak mengaji, tidak beramal pun tidak. Tapi mari tunggu malam 7 likur saja. Pasal nak ambil kelebihan 1000 bulan. Mana dia dapat? Betul tak? Dia kalau kita nak kelebihan Ramadan, nak kelebihan pada Lailatul Qadar, maka mesti kita mengangkat Al-Quran itu sebagai satu panduan hidup kita yang menyeluruh. Kerana mulianya Lailatul Qadar dan mulianya Ramadan itu disebabkan oleh Al-Quran. Dan Al-Quran itu kata Allah Ta'ala hudan linnas, dia menjadi petunjuk bagi manusia. Siapa-siapa duduk atas dunia nak petunjuk, dia mesti berpandukan Quran. Tergelincir daripada Quran sesat. Mudah je teori dia kan. Formula dia gitu je, fikir Quran sesat. Sebab Quran ni petunjuk. Kita pun doa cari ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Jalan mana jalan benar? Mesti jalan Quran sunnah. Kalau tuan-tuan pilih jalan lain daripada Quran sunnah, tahulah tuan-tuan bahawa tuan sesat. Tak payah tawi-tawi dah. Mesti sesat kalau tak sama dengan Quran dan sunnah. Perbuatan kita, amalan kita, kepercayaan kita bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah. Kita kata Quran salah ke kita salah. Tapi ada juga kan mau kan kepala ini, dia kata dia juga betul walau bercanggah Quran. Kalau kita gaduh-gaduh sikit dia kata kita Wahabi. Betul. Kalau kita percaya tak betul gini, itu memang ustaz Wahabi. Dia jadi payah.
Pasal ada orang dia ta'assub. Dia ta'assub pada satu-satu pegangan dia. Dia tak tahu betul ke salah dia pegang tu. Orang tanya mu ngaji kat mana? Tak tahu, aku ikut tu aku buat. Kan? Ada dalil tak? Tak boleh dalil. Ketuk kita buat kejadian. Tu salah tak agama gitu. Kalau lebih-lebih lagi kalau dia melibatkan pegangan akidah. Karena pegangan akidah kalau dia rosak semua amalan. Kemudian wa bayyinatin minal huda. Quran tu memberi penjelasan tentang petunjuk tadi. Dia jelas, tegakkan lagi. Dia bukan hanya dia petunjuk, dia menjelaskan tentang petunjuk. Sebab tu kalau kita mengalami kekeliruan dalam agama atau berselisih, selalu berselisih lah. Benar tak? Keliru satu hal, selisih. Maka penjelasannya adalah Quran. Sekarang ni orang tak pakai Quran. Dia kira tok guru dia mimpi pun dia pakai. Jadi sumber hukum. Tok guru dia mimpi, tok berapa mimpi tu. Semua tu tanda-tanda mengaruh tu agama. Okay? Tanda-tanda dia mengaruh tu biasa tanda-tandanya. Wal furqan, dan Quran juga menjadi pembeza di antara hak dan batil. Nak tahu betul salah, tengok Quran lah. Kita buat ni sama dengan Quran. Kalau sama betul. Kalau tak sama salah. Itu nama dia furqan. Al furqan maknanya pembeza. Furqan ni kalau kita duduk kat kampung kan, yang kita panggil batu panggil batu tanah lah, tanah tu. Batu sempadan tu. Tu furqan tu harap aja tu. Kita berbatu tu pasal apa? Nak beza tanah kita dengan tanah orang. Nah tak? Berbatu. Sekarang ni belah sini ni hak kita. Hak belah sana tu hak orang. Dalam agama pun begitu juga. Quran tu menentukan. Setakat ni betul. Kalau langgar belah sini, kira salah. Maka bila kita duduk bulan Ramadan, kata Allah Ta'ala, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Maka siapa-siapa yang menyaksikan anak bulan Ramadan, ataupun dia telah mengetahui bahawa anak bulan Ramadan telah dilihat. Jadi lihat anak bulan tu dua cara. Pertama, kita tengok anak bulan tu sendiri. Itu cara tradisional lah. Benar tak? Yang kedua, cara hisap. Cara hisap. Kita sekarang dah mudah dah. Pasal apa ada orang lain tolong tengok. Nanti lagi malam sekarang, penyimpang mau besar raja akan declare. Ada nampak ke tak ada nampak? Benar tak? Jadi, kita payah dah nak gelong. Jadi, keedahnya siapa-siapa yang nampak anak bulan Ramadan, ataupun dia mengetahui bahawa anak bulan Ramadan telah dilihat oleh seseorang daripada mereka itu. Mana ada orang tengok. Dia boleh tengok sendiri atau dia tahu ada orang tengok. Falyasum, maka bermulalah dia tu wajib berpuasa Ramadan lah maksud dia kan. Mana tengok, kalau nampak, jadi next tu Ramadan lah. Pada hari yang ke-30 tu kira hari 30 Syaban tu kira satu Ramadan lah kalau dia nampak. Betul tak? Kalau tak nampak, maka dicukupkan 30 hari. Yang pertama, kita tengok anak bulan. Ataupun kita ru'yah dengan anak bulan. Ataupun hisap. Hisap tu maknanya kita kira. Alif falak kira-kira hari ni. Maka ataupun tengok anak bulan tu dibuat pada petang 29 hari bulan Syaban. Tengok anak bulan. Kalau dia nampak anak bulan, maka pada 30 Syaban itu berpuasalah dikira satu Ramadan lah. Kalau tengok-tengok tak nampak anak bulan, sama tak nampak tu kan dia tak muncul, atau tak nampak tu kerana cuacanya gelap, tak kira apa sebab, kesimpulan tak nampak. Kan? Maka dicukupkan Syaban itu 30 hari, maka berpuasalah pada hari yang berikutnya. Kalau nampak 29 je lah Syaban bulan tu. Setakat ni tak ada lagi sistem hok combine seluruh dunia, betul tak? Dulu masing-masing negeri kita Malaysia ni, Kelantan puasa, Terengganu tak puasa. Kan? Lepas tu combine semua, negara-raja selaraskan. Jadi serentak puasa. Serentak Kelantan puasa, belah siang tak puasa pula. Kacau pula. Betul tak? Biasa je. Orang duduk kat tepi sama bolok tu kan. Jadi dia duduk tengah-tengah, nak dengar belah siang. Dia apa tengok hari mana dulu mana kemudian. Kalau belah sini dulu, dia ikut belah sini. Nanti raya, dia ikut belah sini pula. Tapi kita lalu tertipu pun tak ada guna juga, betul tak?
Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa-siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh dia berbuka puasa dan menggantikan bilangan hari yang dipuasa itu pada hari yang kemudian. Sama macam tadi juga kan. Tujuannya apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah Ta'ala menghendaki supaya kamu ni beroleh kemudahan. Diberikan rukhsah-rukhsah tadi. Kalau sakit, kalau musafir, diberikan rukhsah supaya kita mudah melaksanakan ibadat. Wa la yuridu bikumul usr. Dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kamu mengalami kesusahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tujuannya walitukmilul iddah, supaya kamu menyempurnakan bilangan hari-hari berpuasa tu. Berapa hari puasa? 29, 30, kena raya habis. Siapa-siapa yang tak habis kerana dia berbuka disebabkan sebab uzur ataupun musafir, maka bilangan yang lompang tu dia kena ganti pada selepas Ramadan. Selepas 1 Syawal lah. 1 Syawal tak diganti ni. Selepas Syawal. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Selepas kamu dah menyempurnakan bilangan hari berpuasa itu, supaya kamu bertakbir, membesarkan Allah di atas hidayah yang Allah Ta'ala beri pada kamu. Kita Ta'ala beri hidayah, kita boleh duduk bulan Ramadan, kita boleh buat amal ibadat, kita boleh berpuasa, boleh tarawih, boleh tadarus, boleh tilawah, boleh macam-macam ibadat. Ni hidayah Ta'ala. Bukan senang. Betul tak? Ada setengah orang bulan biasa sekali pun tak boleh mari masjid. Bila mari Ramadan, dengan petunjuk Allah, dia boleh mari. Cuma istiqamah atau tidak, wallahu a'lam. Kan? Hari biasa kita baca Quran sikit. Ramadan kita boleh baca banyak. Alhamdulillah. Macam-macam lah nikmat dah bagi. Atas hidayah itu, kamu kena bertakbir pada hari raya. Kita pula bila raya, dia sebut selamat hari raya. Takbir tidak. Kan? Cuba tuan-tuan perhati hari raya. Mana banyak orang sebut selamat hari raya, banyak sebut Allahu Akbar. Tak banyak orang sebut Allahu Akbar. Sampai dia tidak membesarkan Allah tu, sebenarnya tahu boleh tak mari semua. Sebenarnya jauh, tak mari dah. Dia mari sampai subuh, sampai hari raya je. Lepas tu tak lagi dah. Lepas tu, bulan Ramadan 4 bulan dia mari. Jangan mereka perlu membesarkan Allah Ta'ala. Fikir-fikirlah macam-macam cara besar Ta'ala. Dengan objektifnya, wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan, bila kamu dah lalui hari-hari berpuasa sama 30 hari ini, dan bertakbir pada raya, kamu mendapat darjah orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi orang bersyukur. Orang bersyukur tu penting. Kita dah bincang sebelum ni kan. Jadi orang bersyukur. Allah Ta'ala nak kita jadi orang yang bersyukur. Kerana syukur tu lawan dia kufur. Kemudian seterusnya, saya laju-laju sikit ya. Pasal ayat puasa ni banyak. Kemudian seterusnya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Imam Ahmad memberitahu bahawa satu hari Abu Sa'id Asy'ari memberitahu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, tidaklah kami mendaki tanjakan, menaiki bukit dan menuruni lembah, melainkan kami meninggikan suara ketika bertakbir. Kemudian Rasulullah mendekati kami lalu bersabda, wahai sekalian manusia, tahanlah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan jauh, dan akan tapi berdoa kepada Rabb yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita dia pergi perang lah. Pergi berperang. Dia turun naik bukit. Jadi setiap kali turun naik bukit tu, sahabat-sahabat ni bertakbir dengan laungan yang keras. Berdoa dengan doa yang kuat. Jadi Nabi kata sebenarnya Tuhan kita tu bukan tuli. Kan? Bukannya duduk jauh. Tuhan kita duduk dekat. Dia dengar je suara kita kan. Jadi kata dia, sesungguhnya Rabb sekalian tu yang kalian seru itu lebih dekat pada seorang antara kalian daripada leher binatang tunggangan duduk atas kuda, atas unta kan. Rasulullah kata mu dengan unta, dengan leher unta tu dekat dah. Allah Ta'ala dengan mu dekat lagi. Wahai Amrah bin Qais, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat termasuk dalam pendarat syurga, lalu ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis sebut kita Nabi ajar, lepas Nabi sebut Nabi ajar sebut la haula wala quwwata illa billah. Jadi
Kerana cerita-cerita ni ada berapa riwayat. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kerana ada satu cerita dalam hadis lain, macam sahabat ni tanya tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Lalu Allah sebut doa apa ni? Kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, beritahu dia aku ni sangat dekat. Fa inni qarib, aku dekat aja dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku hendak memakbulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi doa ni salah satu daripada elemen yang penting dalam bulan Ramadan. Kita ni Ramadan ni makan nasi je tahu. Buka puasa sahur, buka puasa bersahur. Berdoa jaga-jaga. Tak banyak tu. Kadang-kadang bangun pagi, bangun dah pagi. Makan sahur, tengok TV. Tak berdoa. Datang waktu sahur ni adalah satu daripada waktu yang sangat makbul doa dia. Siapa-siapa yang waktu sahur beristighfar, memohon ampun pada Allah Ta'ala, tu tanda dia ni ada ciri-ciri ahli syurga. 2 kali disebut dalam Quran. Berkenaan sifat ahli syurga, biasanya dia pada waktu sahur beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bukan makan saja. Jadi kita bangun makan tu betul dah. Cuma kalau kita bangun makan tidak berdoa, tidak minta ampun, tidak mengadu hal pada Allah Ta'ala, tu tak betul. Yang peliknya kita boleh pula pergi mengadu kat Tok Wakil. Nampak? Pergi cari Tok Wakil, pergi cari doktor, pergi cari pakar motivasi, mengadu masalah kita. Ada setengah dahsyat pergi mengadu kat kubur. Pergi duduk atas kubur, mengadu dengan orang kubur tu. Buat apa tu? Allah Ta'ala ada mengadu dengan Allah Ta'ala. Fa inni qarib, aku dekat dengan kamu. Nak minta, nak ngadu, nak merayu, straight to the point. Tak payah orang tengok. Itu cara yang paling betul sekali. Jadi orang demai orang tengah tu, itu ada perbahasan yang panjang dalam masalah akidah. Pasal apa kita pilih jalan yang berliku-liku? Kan? Jalan yang dipertikaikan. Walaupun ada orang kata boleh atau tak boleh. Ada jalan yang direct yang tidak ada orang pertikaikan. Berdoa terus, ya Allah, aku ada masalah ni. Boleh je. Pasal apa nak suruh selain pada Allah Ta'ala? Kita boleh suruh Allah Ta'ala. Tapi falyastajibu li. Hendaklah mereka itu mula-mula sekali falyastajibu li, maka dah mereka itu memenuhi segala perintah aku. Jangan sedap meminta je. Kita kadang-kadang minta bukan main, ya Allah aku nak ni, aku nak ni, aku nak. Tuhan suruh tak dengar. Kan? Masjid malah mari aurat atau tutup macam-macam. Tapi berdoa dia kata payah ustaz. Kita berdoa Tuhan tak makbul lah. Memang kalau kita dengan anak kita, kalau tak dengar kata, dia minta duit kita bagi yo. Betul tak? Kita pun tak bagi. Allah Ta'ala kata mula-mula mutu kata aku dulu. Meminta aku bagi. Wal yu'minu bi, dan mu kena beriman dengan aku. Jangan mensyirikkan Allah Ta'ala. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka yang mentaati perintah Allah Ta'ala dan mereka yang benar-benar beriman bahawa Allah Ta'ala tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, dia akan mendapat bimbingan, pimpinan dari Allah Ta'ala untuk duduk atas jalan yang benar. Jadi puasa ni bulan Ramadan salah satunya berdoa. Boleh lagi. Ini panjang sikit. Uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Cerita yang pertama ni sudah begini. Lama dulu bila mari kewajipan berpuasa, maka berpuasalah. Bila dia berpuasa, maka banyaklah di kalangan sahabat-sahabat ni menyangka bahawa bila kita berpuasa tidak boleh bersetubuh dengan isteri. Kan bulan puasa kan tak boleh betul tak? Dia ingat dah siang hari tak boleh, malam pun tak boleh. Sangka sama-sama bulan puasa, siang hari pun bulan puasa, Ramadan pun bulan puasa, dia tak boleh bersetubuh. Jadi bila tak boleh bersetubuh tu, seminggu dia tahan lagi. Lepas tu 2 minggu, dia mula pening. Saya cerita betul ni. Tu ayat ni.
Tuhan pun beritahu, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam yang siang harinya kamu berpuasa untuk menggauli isteri-isteri kamu. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh tu siang hari. Lepas buka puasa tu insya-Allah boleh. Dengan syarat bini kita bagi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Isteri-isteri kamu tu ialah pakaian-pakaian bagi kamu dan kamu ialah pakaian bagi mereka. Dia tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Masalah betul. Bila kata tak ada masalah, salah. Kalau siang tak boleh, malam pun tak boleh, hari tak boleh, esok tak boleh, tolak tak boleh, waktu lama sebulan tak boleh. Memang kena sungai kita. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Dan kata Allah Ta'ala lagi, Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah Ta'ala mengampunimu dan memberikan kemaafan kepada kamu. Tuhan tahu dah. Kan? Tuhan tahu dah buat kita. Baik laki-laki, baik perempuan, sama je. Kan? Bukan masalah orang laki-laki ni. Dua-dua pihak sama je. Allah Ta'ala tahu kita ni tak akan mampu menahan hawa nafsu kita. Bila kita berpuasa, ni pasal dia dah kahwin. Kalau dia tak kahwin lagi memang boleh tu. Betul tak? Ataupun dia dah kahwin, cuma bini dia mati, dia buat apa? Dia nak kahwin seorang lagi, dia takut kat arwah bini dia. Dia kata bini takut kat arwah bini dia tak kahwin. Tak apa, sudah. Tak boleh apa dah. Maka Allah Ta'ala mengampunkan dosa kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka. Yang pertama, bolehlah kamu nak bergaul dengan mereka, kata Allah Ta'ala. Bashiruhunna, bolehlah kamu bergaul dengan mereka macam biasa. Tapi syarat malam. Jangan tengah hari. Tengah hari jadi hukum lain. Dah tahu dah hukum kalau bergaul tengah hari tu dah. Satu hari ganti je 60 hari. Bertanpa henti. Kafarah dia 60 hari. 30 hari pun tak tahu 60 hari tak tahu jadi apa. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kamu. Mana hukum ke, kelebihan ke apa, carilah mana-mana sampai kita. Kemudian tu masalah baru pula. Tadi masalah tak boleh bergaul dengan isteri belah malam. Masalah baru. Masalah baru ialah sahabat-sahabat zaman dulu bila dia berpuasa, dia menyangka bahawa berbuka puasa dan makan tu hanya boleh waktu berbuka. Mana orang azan dia berbuka puasa. Kalau lepas dia buka puasa tu, tiba-tiba dia tidur, maka dia tak boleh makan lagi. Maghrib esok pula boleh makan. Dia faham macam tu. Jadi yang tidur tempat kuliah nayo. Betul tak? Tidur kan dulu sahabat-sahabat gini dia buka puasa, lepas tu main maghrib. Nabi kan buka puasa 3 biji kurma kan. Lepas tu main maghrib. Isyak lagi Nabi mari lambat. Nabi selalu sembahyang isyak ni selepas 1/3 malam. Kalau kita kata lepas pukul 11, baru sembahyang isyak. Jadi sahabat-sahabat tu ada Facebook, Nabi sahabat-sahabat ni biasa pada bulan-bulan biasalah. Tunggu Nabi mari, dia tidur dulu. Dia tidur di masjid lah. Dia tak balik, dia tidur. Tidur. Jadi bila Nabi mari, dia orang bangun-bangun ambil wudu, salat lagi. Jadi bila mari Ramadan, tadi dia buka puasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu lepas buka puasa nak tunggu solat isyak tu, dia tidur dulu. Bila Nabi mari, dia menyangka bahawa oleh kerana kita dah tidur, maka tidak boleh makan lagi. Kita lepas tidur cendol pula. Kan? Tak boleh makan. Jadi, dia pun tak makan. Esok lagi kerja. Kena 3 hari macam tu, memang lepeh lah. Kan? Maka Allah Ta'ala pun beritahu, begini sebenarnya cara puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimmus siyama ilal lail. Puasa ni ialah kamu boleh makan dan boleh minum
Daripada buka puasa, maghrib tu, kita pun boleh makan, boleh minum. Tak kira lah apa terjadi pun boleh makan, boleh minum. Tidur kau tak tidur, boleh makan. Kan? Sampai bila? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sehingga kamu dapat bezakan benang putih dengan benang hitam. Oh, kata zaman dulu, benang ni dua, warna putih satu, warna hitam satu. Kita tengok, kita boleh cam. Ni putih, ni hitam. Waktu tu. Maka itu sudah habis waktu sahur. Ada ulama kata makna benang putih, benang hitam tu ialah benang-benang fajar. Kalau kata waktu fajar kita nampak benang dia kan. Mula-mula tu kita panggil fajar kazib. Fajar kazib tu kira waktu imsak. Dia kira 10 minit sebelum subuh tu fajar kazib. Tu tak ada lagi imsak. Lepas 10 minit kemudian tu baru fajar shadiq. Nah, tu dah masuk waktu subuh, tak boleh makan lagi. Nah, benang tu dengan makna benang minal fajr, daripada waktu fajar. Nah, jadi maksudnya tengah hari lepas maghrib ni kita makan sampai subuh esok. Orang azan subuh baru tak boleh makan. Cuma supaya kita tak terlajak, sebelum subuh 10 minit tu kita panggil waktu imsak. Nah, sebenarnya puasa tu imsak. Nah, imsak lah maknanya puasa. Tak makan kan. Habis satu cerita kita. Summa atimmu siyam al-lail. Kemudian lepas pada waktu fajar tu, muka puasa lah sampai lail malam, maghrib. Nah, itu waktu puasanya. Daripada waktu fajar sampai waktu maghrib. Yang tu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh setubung isteri, tak boleh isap rokok, tak boleh mengumpat, tak boleh fitnah, semua tak boleh. Kan? Bila lepas tu, lepas tu boleh fitnah, tak boleh juga. Cuma boleh makan, boleh minum dan boleh bersetubung dengan isteri. Fitnah, mengumpat, tak boleh juga. Habis satu babak. Cerita yang ketiga pula. Ada masalah baru pula. Masalah baru ni Ramadan. Macam tu betul. Ha? Duduk tempat sama daripada tadi. Tengok dari situ. Tengok dari situ. Kita 10 minit lagi. Habis sikit dah. Yalah. Kemudian yang ketiga, masalah ketiga ni masalah iktikaf. Kita ada iktikaf Ramadan ni, saya nak sebut ni tuan-tuan faham betul Sebab iktikaf tu tak salah. Kalau kita buat iktikaf ni bulan Ramadan, ni iktikaf sunnah untuk bulan Ramadan. Ada pun iktikaf yang biasa tu kita pergi masjid nak sembahyang zuhur, kita masuk niat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita pun duduk atas masjid, duduk ke buat ibadat kan, balik keluar tu habis iktikaf kan. Asalkan mari niat pula betul tak? Itu iktikaf biasa. Okey. Iktikaf Ramadan, hak kata sunnah Nabi ni, Nabi masuk iktikaf pada malam 10 terakhir. 10 terakhir tu malam ke-21 kira tu. Dia masuk petang tu sebelum maghrib dia masuk. Dan berniat iktikaf Ramadan. Dan Nabi tak akan keluar daripada masjid tu sampai malam terakhir puasa. Yang malam tak terawih tu. Lepas maghrib tu baru dia boleh balik. Kalau balik batal iktikaf. Tahu kalau batal solat tu, solat jadi ke tu? Sebenarnya Allahu Akbar, masuk solat ni takbir tu dah. Allahu Akbar. Dan terus semayang 2 rakaat. Tengok ada orang nasi, berhenti makan nasi tu. Lepas tu sambung semayang. Jadi tu. Tak jadi kan? Iktikaf pun gitu lah. Boleh faham tak? Jadi iktikaf tu 10 hari. Bermula pada malam yang ke-21 sampai hari terakhir Ramadan. Lepas buka puasa malam terakhir tu, hari terakhir tu, baru boleh balik. Kalau balik, batal. Jadi hak jenis kita dah buat tu malam 10 malam-malam ganjil dia mari, dia nak iktikaf. Mana tak? Lepas tu dia bayar sembahyang tasbih, dia balik sahur kat rumah. Lepas tu esok dia mari pulak. Tak jadi gitu. Itu iktikaf tak sekolah nama dia. Kita tak mengaji, kita iktikaf. Tuan-tuan mari sembahyang tasbih tu jadi. Saya sebut iktikaf. Kerana iktikaf Nabi tu gitu. Dan ayat ni beri dalil pasal iktikaf tu. Orang sahabat-sahabat ni ikut Nabi. Dia mari duduk masjid 10 hari. Jadi yang dia boleh keluar masjid tu sebab je. Yang pertama kan dia nak pergi tandah qada hajat. Ya, tak pernah baik nak buang air tak kecil tu. Yang kedua, kerana dia nak cari makan. Ketika nak makan tak ada makanan. Orang tak makan tengah hari bulan puasa. Orang makan time buka puasa kan. Kat buka puasa dia pun pergi cari makan untuk buka puasa. Tapi kalau dia pergi, dia orang bazar Ramadan kan, lepas tu batal iktikaf dia. Ataupun sekarang ni mudah je, GrabFood ada kan.
Buat alamat kat masjid. Dia kata kat masjid. Nah, jadi dua sebab tu. Kalau ada orang mati, tak boleh pergi main jenazah. Batal etikaf dia. Nah, jadi zaman dulu sahabat-sahabat ni oleh kata tak boleh keluar 10 hari kan. Jadi dia boleh keluar ni hanya untuk urusan qada hajat. Orang Arab dia tak mandi. Memang orang Arab tak mandi. Dia bukan tak mandi langsung. Dia mandi 3-4 hari sekali. Pasal dia panas dia panas kering. Memang kita dengar kita tak berasa nak mandi. Kita ni melekit betul tak? Macam sekarang ni musim panas kan. Malam-malam melekit dapat dia mandi. Dia tak ada melekit, dia panas kering. Jadi dia hanya tak minyak, bagi pecah-pecah kulit kan. Dia tak mandi. Jadi cuma dia balik sekali-sekala kat rumah tu kerana nak qada hajat. Cuma masalah dia oleh kerana 10 hari. Jadi isu tadi yang pertama tadi. 3 hari pertama okey lagi, 4 hari. 27 hari dia balik tengok bini dia berasa lain. Faham tak? Dia penyakit pasal tak balik. Kalau dia balik memang tak ada masalah. Pasal kata uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Bila malam kau boleh bergaul isteri kamu. Sekarang ni bila dia sudah beriktikaf 10 hari terakhir. Bila dia balik, dia banyak hari tak jumpa bini, balik, sudah. Betul? Bini dia negro, tapi nampak putih. Kacau kan? Lalu Tuhan potong ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Maka janganlah kamu menggauli ataupun menggaulah, mudah kita faham tak? Bersetubuh dengan isteri. Sedangkan kamu sedang berektikaf di masjid. Faham tak? Kan lain kan etika kita boleh betul tak? Pasal kita niat zuhur, pasal balik mari niat lain pula betul tak? Ni dia batal. Kerana apa? Kerana mereka beriktikaf 10 hari dia tak balik. Dia balik tu kan nak pergi tandas je. Zaman tu tak ada tandas public, tandas surau kat tepi ni. Tandas kat rumah. Rumah pun tak jauh sangat dengan masjid kan. Jadi dia balik untuk qada hajat, cuma balik tengok bini, dia ada hajat lain pula. Itu peraturan dia. Wa tilka hududullahi fala taqrabuha. Demikian itulah batasan-batasan hukum Allah berkait dengan bulan Ramadan, maka janganlah kamu melanggarinya. Janganlah kamu melanggar. Taqrabuha ni kita kata mendekatinya. Jangan kamu pergi dekat. Mana jangan sampai kita taqrabu kita pergi dekat ni benda haram kita pergi dekat. Gitu. Betul. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikian itulah Allah Taala menjelaskan hukum-hukumnya linnas kepada manusia la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita benar-benar boleh jadi orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dia takwa. Tak ada peraturan dia. Peraturan belah malam, peraturan etikaf, peraturan puasa dia macam-macam mana. Termasuklah berdoa dan semua kita sebut tadi. Ini semua peraturan-peraturan Allah Taala dalam bulan Ramadan yang Allah Taala tetapkan pada kita, maka kita jangan langgar peraturan-peraturan ni. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Ada satu ayat lagi tapi yang kita kena bulan depan. Habis ayat puasa ni, cuma Allah Taala cantum kat ayat puasa ni, saya sebut sepatah lalu sini. Habis ayat puasa ni tu apa sebut? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami li ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Bulan puasa ni bulan kamu tak makan makanan yang halal. Nasi kita tu kan halal kat rumah tu dah kita tak makan. Maka jangan kamu makan makanan harta di antara kamu sama-sama kamu ini secara salah. Dengan macam salah. Waktu dulu biha ilal hukam. Dengan cara kamu merasuah hakim-hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas. Supaya kamu boleh menguasai atau memakan makanan orang lain, harta orang lain, bil ismi dengan cara salah. Macam kita berebut tanah di mahkamah. Betul? Kita tak bukan tanah kita, tanah dia. Sebab tu kita rasuah hakim. Supaya dapat kita. Tu makan rasuah. Tukang bagi rasuah pun berdosa, tukang ambil rasuah pun berdosa. Hari ni rasuah ni tak berdosa mana. Betul? Pasal apa tak tahu. Puasa rajin, rasuah pun rajin juga. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui itu bukan hak kamu. Jadi tu ingatkan. Puasa ni kita berhenti makan makanan halal
Dan mesti berhenti juga makan makanan yang haram. Bukan rasuah je. Makan rasuah, makan riba, makan harta anak yatim, hutang tak bayar, main kutu lari, geng dia belaka tu. Betul tak? Tu jenis makanan haram. InsyaAllah kita bincang lebih detail. Saya sebut sekali supaya kita faham hubung kait antara puasa dengan rasuah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil beberapa pelajaran daripada ayat tadi yang menjelaskan pada kita hukum puasa, kerana kebetulan sehari dua lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Sebab itulah setakat ini tuan-tuan semua, insyaAllah kita sambung akan datang. Cuma sebelum kita semayang, kita sunat dulu rakaat, lepas tu kita semayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.